صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإذا نظرت depan mas. وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل. فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه. فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد. Qala wa idza nazarta, dan apabila melihatlah engkau kepada ilal mawjudati, dan apabila melihatlah engkau kepada sekalian yang mawjudat. Sekalian yang mawjudat mana sekalian yang ada. Fanzur ilaiha, maka lihatlah kepada semua yang ada itu nazral mustadilli biha, pandangan orang yang mencari dalil dengan melihat kepada mawjudat itu ala jami'i qudrati mujidiha, di atas kesempurnaan kekuasaan mujidiha yang menciptanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ala kamali qudrati mujidiha, di atas kesempurnaan kudrat yang mengadakan dia.
wa bari'iha, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menciptanya, subhanahu, yang bersifat dengan maha suci dia. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau kamu nak lihat kepada segala yang ada ini, saya pergi minta buku tak? Tak pernah ada. Saya minta kata saya. Wa idza nazarta ila al-mawjudat, dan apabila melihatlah kamu kepada sekalian yang ada, dipanggil al-mawjudat, fanzur ilaiha, maka lihatlah kepada segala yang mawjudat itu, nazral mustadilli biha, melihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak tengok kepada segala yang ada ni, jadi tengok dengan pandangan mustadil, tengok dengan pandangan al-mustadil. Mustadil, al-mustadil libiha, iaitu orang yang melihat alam ini untuk mencari dalil di atas qudrati mujidiyah, di atas kudrat yang mengadakannya, dan juga kudrat yang menciptakannya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih bercakap apa yang disebut oleh Imam Haddad berkenaan dengan penjagaan mata. Sebelum ini kata Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut kita ni jangan melihat dunia ni. Kalau kita tengok dunia ni, lihatlah dengan tujuan kita nak mengambil iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Indahnya dunia ni, lihatlah dengan pandangan iktibar. Kata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dunia yang ada ni asal-asal tak ada pun. Kemudian dunia ni dia ada. Bila dunia ni dia ada, orang pun menikmati nikmat dunia ni. Kemudian dunia masih ada, orang yang menikmati itu meninggalkan nikmat dunia ni. Maknanya dunia ni dia bersifat fana, dia bersifat binasa, dia tak kekal. Syak-syak tara mana pun tinggal juga dunia ni. Itu disuruh oleh Imam Haddad, lihatlah dunia ni, lihatlah dunia ni dengan pandangan iktibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan melihat dunia ni dengan pandangan cinta, kasih, sayang pada dunia. Tapi lihatlah dunia ni, lihatlah dunia ni dengan pandangan i'tibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tengok juga dunia ni, orang yang memiliki dunia ni, dia memiliki, kemudian yang dia miliki dia tak bawa api pun, dia tinggal kepada orang yang masih ada. Orang yang masih ada tu menikmati pula nikmat yang pernah dia miliki hari itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu barangkali dunia tu diwariskan lagi. Berapa generasi dah orang, berapa generasi dah pemilik dunia ni pakat pi dunia tu ada lagi. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi makna pandanglah dunia dengan pandangan i'tibar. Okey. Seterusnya kata Imam Haddad, kalau kamu tengok dunia ni
Dia panggil al-mawjudat. Al-mawjudat makna dunia lah, alam ni. Kalau kamu tengok alam ni, fanzur ilaiha nazral mustadilli biha. Di sana ada orang yang panggil al-mustadillu bil mawjudat. Orang yang mengambil dalil terhadap kewujudan dunia ini, bahawasanya di sana ada yang mencipta alam ini. Kalau kamu tengok macam tu. Kalau kamu nak tengok dunia ni, kamu tengok dengan pandangan macam tu. Taib, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, kita dah berada di hujung-hujung zaman. Kata ulama, dunia ni dibagi, akhir zaman ni dibagi kepada tiga bahagian. Kita dipanggil umat akhir zaman. Nabi kita dipanggil dengan Nabi akhir zaman. Zaman ni makna masa. Kita ialah umat akhir masa. Nabi ialah Nabi akhir masa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, di antara bangkitnya Nabi sebagai Rasul dan kiamat itu ialah seumpama masuk waktu asar dan terbenam matahari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bayangkanlah 1442 yang lalu dan nak masuklah 1443, masa dah berlalu. Maka dengan terbenam matahari itu, kalau kita banding tengok, agak-agak pukul berapa dah lah ni. Dah sangat-sangat. Akhir zaman ni bagi tiga pula. Kita berada di hujung sekali, bahagian yang ketiga dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau zahir Imam Mahdi sehari dua ni, ataupun sikit masa lagi, lepas tu akan timbul alamat-alamat kiamat yang Nabi janji dalam hadis-hadisnya, yang Nabi sebut dalam hadis-hadis dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti keluarnya Dajjal, seperti timbulnya dukhan. Dunia ni penuh dengan asap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita tak tahu asap tu macam mana. Asap tu macam kita tak tahu. Adakah dunia ni akan terbakar ke? Allahumma salli ala sayyidina, ataupun fenomena macam mana ke, kita tak tahu. Bila dah berlaku alamat kiamat ni, maka alamat-alamat kiamat yang lain akan berlaku dengan cepat sekali. Seperti kata ulama, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbih yang putus, dia akan turun dengan cepatnya. Biji-biji tasbih tu berlaku dan berlaku, berlaku dan berlaku, berlaku dan berlaku cepat. Taib. Di sana ulama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menunjuk bahawa nak zuhur Imam Mahdi ni, dia akan berlaku banyak gempa-gempa bumi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam fenomena alam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling baru ialah gempa bumi di Alaska dan juga di Sulawesi. Jadi di Sulawesi ni berlaku gempa bumi kuat jugalah, 5.2. Alaska 8.2. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku bencana-bencana alam. Dalam sejarah Cina sejak 100 tahun, katanya itulah yang terdahsyat. Dan lepas heran macam mana dahsyatnya yang dikatakan banjir di Cina ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Rupa-rupanya empangan dia pecah. Empangan dia pecah. Lepas tu, seperti itu juga berlaku di Itali, berlaku di Australia. Jadi berlaku semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hari itu terhenti sat kan, fenomena alam ni main dengan Covid. Lepas tu telah duk Covid ni berlaku bencana-bencana ni. Dia macam ni. Ni perumpamaan yang diberi oleh almarhum Tuan Guru Datuk Haruddin. Dia banding macam ni. Orang perempuan ni, dia yang paling dia suka dapak dia. Orang perempuan ni dunia dia, dapak dia. Pinggan mangkuk, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gelas, piring, sudu, kabinet, tu dunia dia lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Simpan tamana bawang, cabai, kicap, sos. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tu dunia orang perempuan. Kita tak tahu, kita tahu makan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak cari sos tak mana, cari tak mana sos. Hari ni duduk tani tak mana tak tahu. Tak tahu. Tamu macam ni pakai cara macam ni. Kalau tetamu macam ni, pinggan macam ni. Dia ada kelas-kelas dia. Kalau orang biasa-biasa pakai ni lah. Macam tu. Tapi kalau dia lempak pinggan dia, makna apa? Dia mengamuk. Perah apa benda tu? Ada benda tak kenal. Nah, tu maknanya tu berlaku hari ni. Allah mencipta alam ni seindah-indahnya. Dah berjuta trilion tahun Allah mencipta alam ni. Daripada malaikat duk, lepas tu jin duk, lepas tu kita duk pula dunia ni. Berlapis-lapis lah peganti yang duk atas muka dunia ni. Tapi bila mana dia dah menghancurkan alam ni, berarti ada makna, ada petanda dia. Makna last kali dunia ni akan habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dunia ni akan kiamat, akan habis. Pasal dia nak buka satu kehidupan yang baru. Dia nak buka kehidupan yang kekal abadi, selama-lamanya, tak mati-matilah. Iaitu kehidupan di alam akhirat. Sama ada nak hidup di dalam syurga ataupun nak hidup dalam neraka. Dua pilihan tu saja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fanzur ilaiha nazral mustadilli biha. Kalau kamu nak tengok alam ni, kamu tengoklah alam ini dalam bentuk orang mustadil, orang yang mencari orang yang cari dalil di atas kesempurnaan Allah. Tengok macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tengok Allah cipta, memang mengagumkan kita. Memang geleng kepala kita. Tuhan buat ni hebat sungguh. Allahu Akbar. Ada makhluk yang Tuhan buat nyata, ada makhluk yang Tuhan buat tak nyata. Tapi kadang-kadang tak nyata tu boleh dilihat dengan alat yang orang cipta. Contoh CCTV. CCTV ni masalah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia boleh merakam hantu kan. Macam ada benda lintas rakam hantu. Macamlah COVID, kuman COVID tu orang tak dapat tengok. Tapi dapat dilihat dengan alat yang orang buat untuk tengok. Seolah COVID ni dia hantu. Faham tak? Macam hantu dalam CCTV tu dapat lihat, COVID ni hantu juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia hantu apa? Dia hantu kuman. Bakteria ni ataupun virus ni
Kalau kita kata masalah Sayyidina Muhammad, kuman resdung, Allahumma salli ala sayyidina, tengok tak nampak. Tapi bila mana ada cara orang buat, orang perasap kemenyan tu, saya pernah berubat resdung. Dia ambil apa ni, dulu dia ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa tu, kertas. Bila orang jual, orang boh kan, beli bawang ke apa ke. Jadi bila kita potong bawah dia tu, jadi macam bulat tu lah. Tak lah tengah-tengah tu, untuk apa ni yang berubat tu, dia perasap. Jadi kita tu bila perasap tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan bacaan-bacaan dia, jadi dia panggil keluar lah mana kuman-kuman tu. Lepas tu, lepas kita perasap muka kita dalam asap tu, pedih dalam muka kita, besok berkut telinga pula. Kita dengar resdung ni di hidungnya, berkut telinga pula. Mas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila habis, dia buang kertas tu, dia tak tepi kemian tu, dia ambil toslet, dia suruh. Tu dia beribu-ribu, berjuta-juta. Tu tengok tu, hadut dalam hidung kita, telinga kita tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi subhanallah, nampak. Dia tak pakai mikroskop pun, tapi dia pakai toslet, nampak tak? Dia jalan unyuk. Jadi maknanya, lihatlah semua ni dengan pandangan mustadil. Tuhan buat tu. Kalau semut hadap jalan tu, kita dah kata dah, macam mana semut, jantung dia besar mana, ada hidup. Kuman lagi macam mana Tuhan buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok macam tu. Fa inna jami'al mawjudati, kerana semua mawjudat ni tunadi, memanggil, bilisani haliha, dengan lidah tingkah lakunya. Nidaan, satu panggilan, seruan. Yasma'uhu, yang hanya mendengar panggilan itu, ahlul qulubil munawwarati, pemilik hati-hati yang bercahaya. Allahu Akbar. Maknanya, seluruh alam ni sebenarnya, sekalipun kita tak dengar panggilan dia yang bersuara, tapi panggilan yang dia panggil kita dengan panggilan tingkah lakunya. Dia panggil, dia ada lisanul hal, dia ada lisanul maqal. Lisanul hal, tingkah laku. Lisanul maqal, ucapan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata ulama, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Tingkah laku, lisan tingkah laku, lebih orang faham, lebih fasih daripada lisanul maqal. Kadang-kadang hak kita kata orang bukan faham, tapi hak kita buat lebih orang faham. Contohnya, dulu ada satu orang, abang-abang kami lah, Ustaz, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ustaz Abdullah Hasan. Dia jadi mudir satu sekolah yang besar juga, sekolah asrama penuh, sunat asrama, sekolah berasrama yang besar juga. Dia ni petang-petang, kalau orang tak tahu, orang kata tukang kebun, dia mesin rumput, dia apa, dia pokok bunga tu dia trim apa semua, sampah dia ambil, menyebabkan pelajar ni tak berani buang sampah. Faham tak? Pelajar cerdik-cerdik sekolah asrama,
Kalau pelajar maka berjangkut kita, kau ni tak faham apa. Ustaz ambil sambang sampah ke, ustaz dia misi rumput ke, dia bang sama. Tapi budak nak cerdik ni, depa tak gamak nak bang sampah sebab nanti ustaz kutip. Faham tak? Tu dia panggil apa? Lisanul hal. Dia cakap tak banyak tapi dia buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka yang kita tunjuk ke orang tu, dia panggil lisanul hal. Bukan mulut cakap pun, tapi diri dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menunjuk contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ni burung tak riuh, burung tempur biar buat sarang kita tak riuh hari ni. Dia bunyi dah sikit. Assalamualaikum. Baik. Jadi Tuhan nak abang apa? Sebenarnya di keliling kita ni ada pemberitahuan yang Tuhan nak bagi tahu kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang didengar oleh ahlul qulub, orang-orang yang memiliki hati yang bercahaya. Lepas dah boleh, kalau mai lepas dah boleh katalah, Tuhan buat no, tempat ni lah, macam-macam. Baik. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semua ni ialah tentera-tentera Allah. Pelbagai jenis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan nak jadikan semua ni adalah sumber yang nak beritahu pada kita dia ialah Tuhan yang maha hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. An-naziruna bi nurillah. Jadi disebut ahlul qulubil munawwarah ni, yang disebut pemilik hati yang bercahaya ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang disebut dengan an-naziruna bi nurillah, yang melihat dengan cahaya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam ni. Alam-alam yang indah-indah ni, tak ada matahari kita tak nampak. Mata kita ni boleh melihat dengan sebab ada cahaya. Ada cahaya dapat melihat. Kalau tak ada cahaya, tengok saja, tak nampak apa. Begitu juga hati pun. Hati ni dia melihat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan cahaya Allah. Seperti mana matahari, mata boleh melihat dengan cahaya yang Allah bagi. Yang matahari menyuluh, yang Allah bagi kekuatan pada cahaya matahari untuk menyuluh kita, untuk menyuluh alam ini dapat tengok. Maka begitulah cahaya di hati pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan dapat melihat lisanul hal tu, yang tak didengar, yang tak dilihat dengan pandangan biasa. Tapi hati ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah pancarkan ke dalam dia untuk melihat perkara-perkara ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ikut kecerahan hati tu. Ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang tengok kita, dia bukan nampak luar kita, dia tengok dalam kita. Allahumma salli ala sayyidina. Ada satu orang dulu ni, tahun 70-an dulu. Zaman tu zaman orang tak pakai tudung lagi. Zaman orang dah masih bebas lagi, free hair lagi. Tak banyak orang pakai tudung. Lah ni banyak orang pakai tudung dah. Tak banyak yang tak pakai tudung. Zaman tu banyak yang tak pakai tudung, dan hak pakai tudung tu hampir-hampir tak jumpa kok jalan. Ketika tu ada satu orang perempuan di Kedah ni, dia cikgu. Dia Tuhan tunjuk neraka. Bila Tuhan tunjuk neraka, lepas tu dia sedang tu dia insaf, dia pakai tudung. Bila dia pakai tudung, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia pun tak cukup sakat dia pakai tudung, dia kempen, dia dakwah orang pakai tudung. Dia pergi ceramah sana, dia pergi ceramah sini, pergi ceramah sana, ceramah sini. Jadi orang pun malah pakai tudung, di antaranya mak saya pakai tudung. Jadi orang buat tudung waktu tu tak passion-passion. Tudung waktu tu, tudung bulat waktu tu. Jadi akhirnya ramailah orang mula pakai tudung, bertiup angin dakwah ketika tu. Orang mula tutup aurat.
Satu masa bila kami di Mesir, bersalin anak saya yang sulung, Aufa. Kak Aufa ni dia teriak sungguh, bukan lawak-lawak. Kita ni syok dapat anak ni, orang lain dapat anak semua syok ya. Kita ni, saya Pak Abu jadi nui, saya sendiri jadi nui. Dia berhenti teriak, berhenti menangis, nyusu. Tu pun tak ada sekelah, teriak pula, menangis pula. Menangis sungguh dia. Soalan tidur pun tak lena, teriak juga. Allahu Akbar. Lepas tu mainlah orang ni. Orang ni anak dari Majlis Mesir. Dia pergi Mesir. Jadi bila dia pergi ke Mesir, kot dia boleh ubat kot. Pergilah ambil ubat kat dia. Jadi adalah sikit kesan. Daripada duduk menangis teruk-teruk tu, jadi kurang. Tapi saya dengan Ustazah, dia kata, kena balik Malaysia berubat ni. Cadang saya nak tunggu lagi Ustazah lagi. Saya habis dulu, Ustazah tak habis lagi. Tapi oleh kerana Tuhan suruh balik dah kot no. Jadi akhirnya baliklah berubat di Malaysia. Berhenti menangis tu, berubat dekat satu orang dalam kampung kami, Perimpat Taman. Jadi anak angkat Pak Tak. Orang dulu ni bila teriak, menangis, dia buat anak angkat. Dia baca di masalah sebab di benang hitam, lepas tu dia balut dia ni, dia insya-Allah anak angkat Pak Tak. Tapi ustaz belah, dia kata menangis, berhenti sebab tu. Saya nak cerita orang tadi ni. Satu orang kawan saya, dia bercerita hemat dia, Saudara Sina Muhammad. Dia bercerita hemat dia. Dia kata nak tanya makcik, mak saya ni selalu pingsan. Duk lipat-lipat kai pingsan. Buat suka pingsan. Yang takut dia masak tu, sampai tengah masak tu pingsan. Takut jatuh api apa semua. Tahu kata makcik tu apa? Mak dulu waktu muda kami orang Kenan kan. Dia mana tahu? Tak tahu lah makcik. Dulu waktu muda mak orang Kenan. Jadi masalah kawan saya ni ada ilmu orang pondok. Dia macam mana makcik tahu? Masalah macam mana makcik tahu? Dia kata makcik faham. Jadi ketika tu kawan saya kata, betul kalau ada ambil habak tu belum tentu. Macam-macam boleh ambil habak ni. Tapi kalau faham ni mana Allah singkap. Faham. Macam guru kami Syekh Zaki Ibrahim tengah duduk mengajar, tiba-tiba dia kata, Nuh di Syria hujan lah ni. Kita pun terpinga-pinga. Macam mana? Tengah-tengah mengajar dia, Nuh di Syria tengah hujan. Ada satu orang tu, Saudara Sayyidina Muhammad, anak murid dia, pergi ke Syria. Sampai-sampai di Syria, orang panggil mengajak ceramah. Dia pun ceramah mengajar. Lepas habis daripada ceramah tu, Saudara Sayyidina Muhammad, orang tanya soalan. Soalan tu menyebabkan dia clue nak jawab. Akhirnya dia tunduk, dia baca Fatihah, hadiah pada Syekh Zaki Ibrahim. Habis ada Fatihah, dia jawab Bismillahirrahmanirrahim. Jawapannya lautan ilmu. Dia bertawassul dengan Syekh Zaki. Balik Mesir, salam-salam dengan Syekh Zaki. Syekh Zaki tanya, baru ni di Syria ada orang tanya satu soalan kan. Lepas tu hang tak boleh jawab. Hang ada Fatihah kat aku. Baru hang boleh jawab. Lautan hang, jawapan ilmu hang laut. Tu apa dia? Tu Allah singkap. Syekh Zaki ni yang dia tak boleh tengok satu benda. Lambang cross, lambang salib. Dia tak boleh tengok. Kalau kita pergi Mekah, kita beli kepiah, yang kepiah tu jadi ada macam bunga tu, bunga macam palang. Syekh Zaki tak boleh tengok.
Jadi kita ni kadang-kadang saya terbawa-bawa panggil dia. Walaupun ngaji tak banyak dengan dia, tapi hak tu lekat kat saya. Kadang-kadang orang beli rida gitu, rida. Rida ni tengok sekali okey, tengok dua kali tak okey, tengok lambang. Tu saya tak pakai. Jadi Allahumma salli ala sayyidina, sebab pandang benda yang walaupun salib ni dia panjang, lepas tu macam tu, tapi seolah-olah tu pun dah tak mampu lah dilihat oleh ahlul qulub. Sebab dia akan blok pandangan yang dipanggil pandangan tembus tu. Jadi subhanallah masalah saya. Sebab itu orang ni kalau jaga mata, hati dia celek. Tapi kalau mata tak jaga, lama-lama dia kambuh. Lama-lama dia tutup, tak nampak. Pandangan mata tu penting. Dia panggil orang yang ada, yang melihat tu, dia panggil ahlul qulubil munawwarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang memiliki hati yang bercahaya. Cahaya ni pula ikut orang. Ada yang cerah, ada yang tak cerah, ada yang sangat cerah, ada yang sangat cerah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jaga pandangan mata kita. Mereka ni an-naziruna bi nurillah, yang melihat dengan cahaya Allah. Alla ilaha illallah al-aziz al-hakim. Bahwasanya tidak ada Tuhan, la ilaha illallah al-aziz al-hakim. Tu baris saya baca lah. Saya tak baca baris sini, kadang tengok baris sini kadang-kadang tak menepati. Segi i'rab saya tu, saya kata kena baca al-aziz al-hakim. La ilaha illallah kan, bukan la ilaha illallahu kan, la ilaha illallah. Jadi al-aziza tu sifat bagi Allah, sifat ikut mausuf. La ilaha illallah al-aziz al-hakim. Tapi jangan tukar. Jangan tukar nah. Kaedah dia tulis di bawah la'alla sawa, moga-moga hak betulnya al-aziza al-hakimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah al-aziz al-hakim. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu terjemahan. Baik. Tidak ada Tuhan. Jadi tahun ini kena renung sikit. Tuhan mana yang kita menafikan tu? Kalau kita tak ngaji, kita kata Tuhan hak di tokong Hindu, Tuhan hak di di tokong Buddha, Tuhan orang Kristian. Menafi Tuhan tu lah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sebenarnya bukan menafi Tuhan. Tu bukan Tuhan tu. Hak tu makhluk Tuhan. Bukan nak nafi hak tu. Yang kita menafikan Tuhan hak macam Tuhan kita. Ada tak? Tak ada. Maknanya nafi isbat, menafikan untuk kita nak mengisbatkan. Tidak ada Tuhan macam Tuhan kita melainkan Allah. Tuhan kita ialah Allah. Tak ada Tuhan macam Allah. Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha hebat, Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha wujud, Tuhan yang bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tak terhingga banyaknya. Tak ada Tuhan kita. Allah yang macam tu. Menafikan kot ada Tuhan macam tu. Tak ada. Nah, kalau macam sebab tu kata ulama, hak lain tu bukan agama. Hindu bukan agama, Buddha bukan agama. Agama ni Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah ialah Islam saja. Din ni apa dah? Din ni lah cara hidup. Cara hidup apa tu? Cara hidup berpaksi kepada agama. Agama lain, mereka ibadat mereka, agama mereka ritual ibadah saja. Pakai tak ada dalam agama mereka. Agama Kristian pakai pergi macam telanjang pun tak apa. No? Agama Kristian. Agama lain tu, agama Hindu, pakai pergi macam mana pun, nampak pusat pun tak apa. Agama mereka tak pandu mereka cara hidup. Agama kita memandu cara hidup. Apa segala apa daripada masuk jamban ada cara beragama.
Sampai memerintah negara pun kena ikut agama. Segala-gala. Nikah kahwin kena pakai agama. Menega kena pakai agama. Pak tani pakai agama. Polis kena pakai agama. Tentera kena pakai agama. Perang pakai agama. Damai pakai agama. Tak ada yang pelengkap Islam ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Allah ni sifat dia apa? Al-Aziz Al-Hakim. Al-Aziz mana apa? Tuhan yang maha perkasa. No. Bila tengok dia hantar ribut main Cina tu, kita tu macam debu yang berterbangannya. Tu macam itulah kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kereta tu yang bawa macam tu ya, macam kereta mainan ya. Maha perkasanya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gunung-gunung yang hak jadi pasak bumi bila main kiamat jadi macam apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Kapah yang ditiup angin. Tak tahu Allah maha perkasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuhan kita Al-Hakim, maha bijaksana. Dia buat sesuatu bukan dia buat saja, mesti ada hikmah dia. Pasal apa dia buat di Sulawesi, gempa bumi? Ada sebab dia. Ni pasal apa Malaysia tak kena apa-apa lagi ni? Ada sebab dia. Lepas tu boleh jamin Malaysia tak apa. Boleh ke kata macam tu? Tak tahu. Allahumma salli ala sayyidina. Yang takut berbimbangnya dia taruh. Tak ada taruh. Dia nak bagi hak lain dulu, hak ni tak insaf juga, hak ni kalau kena teruk. Bimbang hak tu lah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kalau kena memang teruk. Sebab kita ni dah berada dalam lingkaran api Pasifik. Kita duduk dalam kawah gunung Merapi. Kalau jadi habis kita ni. No, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kita tak ambil iktibar. Pergi mandi dulu, pergi mandi di Lenggong. Air panas. Hot spring tu. Dia syok yang mayang pun tak tahu dah gunung Merapi bawah tu. Kita pergi di Langkawi. Pergi tengok air panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tahu tak kata tu tempat asbab kalau Tuhan nak buat apa. Di Malaysia ni banyak hot spring. Di Negeri Sembilan di Pedas pun. Kan? Betul tak? Siapa? Di Pedas. Di Perak di mana? Ha? Tambun. Soalan di Johor ada Johor. Ada orang Johor respon. Johor di mana? Kedah di Baling. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka seluruh daripada Malaysia ni dah daripada utara sampailah ke selatan ada gunung Merapi. Tak tahu. Jadi kita ni kena takut. Jadi semua ni dia panggil, hati dia panggil, kita kena tengok alam ini dengan lisanil mustadil, dengan pandangan orang yang mencari dalil. Tengok hot spring, bukan tengok semata-mata luar. Tengok tu, kalau Tuhan nak hukum kita, hak tu dia sebab dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempat yang paling banyak orang buat maksiat. Jangan rasa selesa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saya pernah sekali pergi di Bukit Antarabangsa. Waktu tu berlaku bukit runtuh. Nak pergi kuliah. Lepas tu kawan kata, Ustaz nak tengok nak kita pergi tengok kesan tu. Pergi tengok, ya Allah. Dah kita pergi dekat Maghrib. Memang dan dekat Maghrib ni memang bahasa hati dia sangat lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Rumah duduk dalam tanah. Gunung belakang tu runtuh. Pakat pindah. Sunyi sepi. Pakat pindah habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita duduk tak mana pun, kita kena rasa takut.
duduk di bukit macam kita sini di apa, di Taman Serina, Tengku Serina, atas tu bukit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak malam tu kena rasa, ya Allah selamatkanlah kami kalau dia apa-apa. Hak duduk tepi pantai sama juga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang duduk tempat macam kita sama juga kan berlaku. Hak dia berlaku di Palu baru ni, yang kampung lepas tenggelam habis. Tengok luar macam tak ada apa, semua mati semua. Kenuri lepas kenuri, tengah-tengah duduk makan kenuri tu tenggelam habis. Tuhan kita, dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang dia buat bukan dia buat saja, tapi dia nak suruh kita sentiasa ingat kepada tindakan-tindakan dia terhadap orang-orang yang berdosa kepada dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina. Saya nak iklankan satu. Pertama, pada hari Selasa yang akan datang 8 hari bulan insya-Allah. Jadi saya nak mulakan pengajian kitab baru, iaitu Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya namakan Musalla ala Sayyidina Muhammad. Pengajian tu ialah Hadithus Sulasa, mengaji hari Selasa aja. Hadithus Sulasa, nak ambil berkat daripada yang pernah dibuat oleh almarhum Asy-Syahid Hasan Al-Banna hafizahullah wa ra'ah. Dia ada satu majlis pengajian dia panggil Hadithus Sulasa. Dia pada hari itu kita mengaji sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi saya harap pihak admin tolong masukkan green link itu. Jadi kita dah Musalla ala sayyidina Muhammad. Ada yang telah beli dan ada yang masih belum beli tu. InsyaAllah kita berpandukan kitab, kita mengaji setiap lepas maghrib InsyaAllah mula minggu depan, hari Selasa insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan kita makin faham agama kita insyaAllah daripada sehari ke sehari, masa ke semasa insyaAllah. Jadi kita mulakan pengajian tu hari Selasa depan 8 hari bulan menggunakan kitab sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Masyitah Muhammad Kuala Kedah, family Nuraini dan Nursiah, Nur Aisyah binti Ali Muhammad, sekeluarga Sungai Petani, Nur Halinda, Muhammad Khairul, Nur Khairun, Muhammad Khairul Ammar, Muhammad Khairul Adib, nama Datuk Senu, Kuala Lumpur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Puan Zainab Daud dan keluarga Selangor, Syasidah Husin keluarga Taiping, Salmah Ismail keluarga Selangor, Lina Azlina Ibrahim Langkawi, hamba Allah keluarga Kelantan, Muhammad Tajuddin, Rozita Zainuddin Taman Soga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Batu Pahat Johor, Kak Rodiah keluarga Jalan Datuk Kumbak, Abdul Latif Nuraini keluarga Pasir Mas Kelantan, khususnya arwah Haji Abdul Latif dan arwah Fatimah binti Hasan sekeluarga Salah Sayyidina Biduk Singapura, arwah Haji Sulaiman, arwah Hajah Cik Katijah Abdullah dan anak-anak sekeluarga Gelang Baru Singapura, Nur Hayati Kasim Gerik Berak, Kak Jus keluarga Parik Buntak, Siti Zubaidah binti Nek Din keluarga, serta arwah ibu ayah Yan Kedah, seterusnya Hajah Rohaya dan keluarga Batu 9 Ceras, almarhum Hajah Kartini binti Samikun dan ayahanda Muhammad Sarbun binti Tijan, 20 hamba Allah, seterusnya Wan Aidah binti Wan Alam keluarga Jalan Datuk Kumbak Alok Stang, Siti Safarah Hanim Glempak Shah Alam, Sabiah binti Rapah keluarga Selangor, Zaimah dan Abdul Aziz serta anak-anak Nauf Nujaid, Nisa, Auni dan Sarah, seterusnya Muhammad Satria Budiman keluarga Kajang Selangor, Muhammad Qusairi bin Abdul Murad Putrajaya,
Yushida binti Yusuf dan keluarga Taman Peruda Utama Sungai Petani sepada ulang tahun perkahwinan. Moga Allah berkati. Amin. Hamba Allah Kampung Tebing Tinggi Kelantan, hamba Allah Seri Iskandar Perak, Ahmad SPPK Segambut, Azida Abdul Muiz, Baharul Hizat, Qayyim Anik Sumayah, Taman Kinrara Puchong Selangor, Norasilah suami dan anak-anak, Felda Palung Gemas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad Rozi Husin, Nur Fadilah dan anak-anak Puchong, Suraya dan keluarga Kota Baru Kelantan. Allah yarham Nur Aini binti Esah, Saiful Riza Ramli, Nur Aisyah dan Abidin Kajang, Nur Wahida dan suami Kampung Cegak Pendang, hamba Allah Taman Seri Rembau Negeri Sembilan, Rozaini Nasruddin Ceras, hamba Allah Dungun Terengganu, Farah Fatin Omar dan Syasha Puncak Alam, Rusnita Musa Shah Alam, Auzir bin Muhammad Yaakob dan Arwah Nurliah binti Bujang Pinggir TTDI KL, hamba Allah Puncak Alam sempena ulang tahun kelahiran, moga panjang umur dalam taat. Amin. Fatimah sekeluarga Ceras, hamba Allah dan keluarga Port Kelang, Ishaq Abdullah dan Saedah Husin sekeluarga Batu Pahat, Nur Azlina Ismail suami, anak-anak, mak arwah Abah Nurul Jannah Ismail Selayang, arwah Jasni, grup infak RM1 RM RM sehari, Saiful Azrin bin Nazim dan Liza Yusuf Seri Manjung, Siti Fatimah Omar suami dan keluarga, Taman Tengku Mahiran Jitra, Mastura Abdul Latif Johor Bahru, Nur Halinda Husin Taman Datuk Senu Sentul Kuala Lumpur, Aisyah Husin Permatang Pasir, Ramlah Ahmad Kuala Kangkung, Ahmad Fauzi AJN College Kuala Lumpur, Fairuz dan Rizwan Kangar, khususnya Kamarul Hizam bin Jaafar, Sharifah Rosilawati, Syed Osman dan juga keluarga Taman Permata Jitra, Nur Ain Haniza sekeluarga, Subhan Bestari Selangor, Nur Saidah Saiful Auni Adenin Arfa Syakir Syamil Manti Negeri Sembilan, Muhammad Ashrafi dan Muhammad Halang yang COVID positif. Minta Allah bagi kesembuhan insya-Allah. 64 Rahmah Galizan anak-anak untuk arwah suami, bapa, arwah mentua dan arwah kaum muslimin, guru-guru muslimin muslimat Tasik Gelugong Pulau Pinang, Izahar Ibrahim dan Hamizah Ibrahim, Muhammad Husin bin Abdullah Bukit Beruntung Selangor, keluarga besar Bani Hasan Taman Melawati dan Beranang Selangor, Muhammad Saifullah Muzaffar bin Muhammad Kashfullah Bukit Mentajam, hamba Allah Kampung Keladi Kulim, Muhammad Hasnur sekeluarga Semenyih Selangor, hamba Allah Luqman Marwan bin Muhammad Zahir sekeluarga dan Suhana binti Hashim Kota Baru, Hajah Syahridah dan keluarga Ampang Selangor, Sari ataupun Asri bin Abin Awang, khususnya ialah Ustaz Yusuf bin Ahmad. Mohon doakan handphonenya jumpa kembali. Amin. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan semua pelajar kita Allah kabulkan hajat-hajat dan doa-doa mereka. Amin. Moga Allah mudahkan laluan hidup mereka. Allah bagi apa yang mereka nak dalam hidup ni. Allah kabulkan semua pohonan-pohonan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Maka dengan berkat keikhlasan mereka menyumbang, insya-Allah semua orang dapat manfaat dengan berkat mereka. Amin rabbal alamin. Moga-moga anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan juga solehah. Pada keturunan mereka lahir orang yang baik-baik, orang yang soleh-soleh. Moga-moga Allah selamatkan mereka dan kita semua daripada COVID-19 ini insya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memurahkan rezeki kita untuk mendapat rezeki yang halal dan diberkati, dan orang lain turut mendapat manfaat dengan rezeki yang Allah bagi kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana iftah baina wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.